Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan berkongsi salah satu fungsi yang ada dalam Datang.my iaitu form. Dan perkongsian saya ini juga setelah saya mengikutilah perkongsian rakan-rakan lain dalam page Datang.my dan saya cuba buatlah langkah demi langkah mengikut keperluan sekolah masing-masing. Jadi kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita membina form ataupun borang untuk mengesan pergerakan murid semasa PDP. Jadi dengan data-data yang ada, kita boleh buat sesuatu mengikut keperluan-keperluan semasa kita di sekolah. Mungkin kita boleh buat jugalah untuk pergerakan murid, rekod kemasukan guru ke dalam kelas iaitu MMI, ataupun merekod kemasukan pelawak-pelawak ke sekolah. Itu bergantung kepada keperluan dan kreativiti cikgu-cikgu lah sekolah masing-masing. Jadi kita tengok bagaimana untuk membuat form dalam kemudahan Datang.my. Pada paparan dashboard, biasanya jika akaun kita ada beberapa tempat, akan keluarlah menu biru ni bertanda sebagai switch place. Tapi sekiranya kita ada satu saja akaun, dia akan keluar add new place. Contohnya akaun sekolah saya ni, kalau saya klik sini, dapati ada 3 tempat lah. Satu khas untuk digital, ini umum lah. Satu khas untuk saringan guru dan staf, kehadiran guru dan staf ke sekolah. Dan satu lagi saringan murid, untuk kehadiran harian dan catatan suhu. Jadi di sini akan adalah ikon ni, create new place. Jadi untuk kita buat satu aplikasi ataupun satu kemudahan, seperti contoh keluar masuk murid, jadi kita kena buat new place lah, sebab kita tidak mahu libatkan dia dengan aktiviti membuat saringan seperti suhu. Cuma sebagai untuk menandakan status murid keluar kelas untuk tujuan apa. Jadi kita boleh buat lah, mungkin boleh buat satu nama khas. Macam saya ni, saya akan buat nama Digital SGW lah. Khas untuk apa-apa saja selepas ini aplikasi yang ada kaitan dengan perekodan. Kita akan buat bawah ni lah, bawah place Digital SGW. Mungkin tuan-puan bolehlah buat menggunakan nama sekolah, tapi elakkanlah perkataan seperti saringan. Kalau tidak, tajuk dia akan keluar macam ni. Jadi kita create new place. Namakan tempat baru tu. Contohnya kalau saya Digital Sejiwa lah. Lepas tu contohnya kita buat nama umum lah, SK digital aplikasi digital SK, nama sekolah kita contoh. Ini tak ada kita, sebab kita tak nak ada suhu apa, ada setting je lah. Kita save. Akan keluar lah aplikasi digital SK Bukit Jawa. Jadi tugas kita sekarang, apa kita nak buat? Kita nak buat satu, contohnya status murid keluar kelas. Mungkin kita untuk rekod lah data-data murid keluar kelas, untuk buat apa, berapa kali setiap murid. Itu bantu keperluan sekolah masing-masing lah. Mungkin ada sekolah buat untuk MMI selepas ini, untuk apa-apa sajalah berkenaan dengan aplikasi melibatkan data murid. Jadi kita kena wujudkan lah
aplikasi digital ni, yang pertama tadi kita nak buat, okey, kita nak buat grup lah baru. Contohnya maklumat tentang pergerakan murid. Pastikan enable. Ini penting lah, kalau tidak dia akan tidak aktif. Jadi namakan, contohnya saya akan buat mobility murid, pergerakan murid. Enable temperature tak perlu, sebab kita murid kita ni hanya kita untuk data saja. Okey, matikan proses. Time attendees is considered late. Ini tak perlu, kita abaikan. Ini mungkin kita boleh buat untuk kehadiran guru. Itu aplikasi lain lah nanti, ataupun grup lain nanti. Ini kita nak buat grup untuk murid ya. Cut template default abaikan. Enable overtime calculation abai. Enable punch next day abai. Element after attendee scan. Ini boleh. Okey, kita tengoklah kalau keperluan. Enable limit message to once, abaikan. Ni attendee message. Okey, ni abaikan. Okey, kita save dulu. Di sini bukan untuk kita setting lagi lah kita punya borang tu. Belum lagi. Kita cuma setting asas saja. Bila kita sudah ada grup mobility murid ni, kita wujudkan section saja. Section ni kita buat satu saja, iaitu atas nama guru. Sebab guru akan menjadi pengawal kepada pergerakan murid. Kita tak perlu nama murid daripada list, sebab list yang ada tu hanya untuk sudah diprogramkan untuk kehadiran untuk tag. Yang ini sebab dia borang ni dia lebih kepada terbuka sikit, jadi kita create new section khas untuk cikgu tadi. Enable, yes. Okey, kita namakan dia sebagai guru. Kalau nak nama penuh pun boleh, guru SK BJ. Okey, kita save. Apabila sudah ada, okey, attendees sudah kosong. Jadi attendees ni kita akan masukkan senarai guru-guru sekolah kita semua sekali. Ataupun attendees ni dia lebih kepada, kalau kita tidak mahu masuk nama guru, kita masukkan seperti kebenaran ataupun seseorang yang mengurus murid keluar nanti sebagai attendees. Okey, kita tengok, kita manage attendees. Kita nak masuklah senarai tu, senarai guru tadi. Okey, kita ambil download Excel sample format. Okey, sekarang sudah ada, kita buka. Kita sediakanlah senarai guru yang akan kita masukkan dalam tu. Balik. Okey, kalau kita tengok sini, dia akan section guru, group mobility murid tadi. Okey, jadi kita tukarlah senarai ni kepada guru di sekolah kita. Masukkan guru. Ingat tajuk ni, medan ni jangan diubah suai, jangan dipadam, jangan diganggu lah, sebab sistem akan baca mengikut medan-medan tersebut. Kita cuma ubah suai maklumat dalam ni saja. Contohnya, masuklah salah seorang, kita copy paste ataupun kita type terus. Okey, gunakan huruf besar lah. Okey, yang lain buang. Okey,
Untuk identification number, dicadangkanlah kita masukkan ID yang senang diingat. Jadi di sini saya cadangkan kita masukkan IC belakang. Okey, masukkan guru yang kedua. Masukkan IC belakang. Okey. Dan penuhkanlah seberapa banyak yang boleh dan pastikan seimbanglah dengan ni. Kalau di sini 20, pastikan ini pun sama. Jadi di sini saya masuk contoh 2, ini kita buang. Okey. Selesai. Jadi kalau kita sudah senang, kita copy paste saja. Yang ini jangan ubah sama juga. Sebab kita ada satu section saja dan ada satu group. Okey, kita save. Okey, dah selesai save, kita keluar pergi balik kepada import attendees ya, yang tadi tadi kita download, dah kita buat sesuai, kita save, kita import balik. Jangan tentukan dengan APDM. Okey, dia sudah ada dah di sini. Kita ingatlah di mana kita download tadi dan di mana kita save semula tadi. Dia biasa tempat yang samalah. Okey, kita open. Sistem akan proses. Okey, sudah ada. Okey, 2. Dia panggil attendees, tapi oleh sebenarnya sistem ini dibuat untuk kadar murid. Kita kira attendees tu untuk form ni dia lebih terbuka. Kita pakaikan nama cikgu lah supaya senang nanti. Identification number sudah ada. Okey, dah selesai lah untuk bahagian maklumat ni. Tinggal lagi kita akan buat bagaimana untuk mula membuat form. Okey, kita tengok sebentar nanti. Untuk membuat form, di sebelah kiri ni dalam menu ni kita ambil forms. Okey. Okey, dia akan keluarlah macam ni, sudah ada dah contoh-contohnya pergerakan murid lah form dia tu. Jadi kita buatlah create new form. Okey, create new form dan namakan sebagai pergerakan murid, apa-apa nama yang sesuai lah. Namakan di sini. Okey, saya akan masukkanlah kebenaran keluar kelas lah untuk ini. Okey, kebenaran keluar kelas, nama form ni. Okey, enable, pastikan tick enable. Enable temperature record tak perlu sebab mereka nak keluar pergi tanda saja ataupun keluar untuk pergi urusan lain. Enable declaration tak perlu. Phone fill pun tak perlu. Okey, enable attendee login into form. Okey, ni kita write. Okey, my sejahtera tak perlu. Disable visitor entry. Okey, so only. Okey, yang ini apabila kita buka form akan keluar visitor dan juga attendee. Jadi kalau kita disablekan visitor ni, untuk visitor tak keluar lah. Visitor ni maksudnya guru yang tiada tidak tiada serai attendee tadi. Jadi kita boleh pilih lah visitor atau tidak. Jadi sebenarnya visitor ni lebih sesuai lah untuk kita membuat tetamu yang masuk ke sekolah tanpa menggunakan MySejahtera, guna kita sendiri. Sebab untuk sekolah ni setiap tetamu mesti diambil suhu. Sama juga dengan premis lain lah, cumanya di sekolah ni wajib, mesti. Jadi kalau untuk akses tetamu masuk ke sekolah, kita bolehlah pastikan visitor ni kita hidupkan. Okey, tapi yang ni sebab tidak melibatkan tetamu, semua guru kita masukkan dalam senarai attendee. Jadi kita disable lah. Tapi kalau kita tidak seperti langkah tadi yang kita tak mahu masukkan attendee guru, kita boleh guna yang ni. Jadi kita disable lah. Tapi kalau tuan-puan nak cuba, boleh cuba, nanti tengok, nanti edit balik lah. Jadi ini saya tutup ataupun saya biarkan ada dulu.
Saya adakan dulu. Kita tengok nanti macam mana beza dia. Okey, enable group ni, pastikan group ada ni, kita klik mobility murid. Kalau tidak, tak keluarlah attendee. Okey, enable update temperature from reader, tak perlu. Custom declaration ni, kalau nak masuk pun boleh lah. Mana kita masuklah, saya akan segera kembali ke kelas murid berkenaan, ataupun murid berkenaan keluar dengan kebenaran saya. Contoh saya ni mungkin refer pada murid, ataupun kita nak buat declaration guru tu, saya dengan ini membenarkan murid berkenaan keluar. Contoh custom, ini akan keluar dalam setelah dia post atau setelah submit form tadi, akan keluarlah ni. Okey, terima kasih. Okey, ini keluar dengan kebenaran, ataupun dengan kebenaran saya. Okey, sebab nama kita ada atas nanti, membenarkan. Contohlah itu bergantung kepada ayat tuan-puan nantilah. Okey, murid keluar. Ini bila kita tengok borang, kita fikir sendirilah nanti apa yang kita nak cuba sebagai kata apa, ucapan-ucapan ataupun pesanan. Okey, di sini penting. Di sini penting. Yang akan keluar di nama kita, nama cikgu, sebab kita sudah attendee ni. Di sinilah kita masuklah nama murid. Okey, yang saya ni sudah ada ni, klik je nama murid. Okey, nama murid nanti dalam bentuk teks. Kita tidak ambil dia senarai mana-mana, kita kena typekan nama murid. Jadi boleh type, tak perlu nama penuh lah. Kalau nama dia Muhammad Ali, mungkin kita boleh tulis M Ali ke, ataupun Muhammad MUHD Ali. Ringkas expression, masukkan nama murid, nama ringkas lah, tak perlu panjang, tak perlu nama penuh, sebab kita hanya nak data saja. Nanti kita convert balik lah. Okey, required ni mesti diwajibkan. Kalau lagi tak isi, form ni tidak boleh dihantar. Okey, tambah lagi. Okey, nama kelas ataupun masa. Kita berkata macam itulah. Di sini saya ada, saya masuk masa. Masih lagi teks. Okey. Okey, masukkan masa keluar sajalah, tak perlulah masa masuk, tak perlu. Pukul berapa murid tu keluar. Jadi kita boleh tengok kekerapan murid tu keluar masa mana. Okey, required juga mesti. Okey, add lagi. Okey, kita masukkan kelas. Okey. Okey, untuk kelas ni, kalau sekolah kita tak banyak kelas, kita boleh senaraikan terus, listkan terus senarai kelas. Kalau kelas banyak memang susahlah, kita buat ringkas sajalah. Tapi kita mintalah guru kita pastikan masukkan nama penuh kelas. Dan contohnya di sini, kalau kita nak masukkan senarai penuh, kita ambil checkbox right, radio button, titik, last tag, select box. Okey, kita ambil contohnya di sini checkbox. Okey, checkbox, kita tulislah pilih dari senarai, pilih. Okey, arahan di sini, explanation ni arahan sajalah. Okey, setiap kelas each option per line. Setiap line, contohnya satu merah. Okey, saya buat nama teruslah, satu Jupiter. Okey, enter, shift enter. Okey, satu Mars. Okey, enter. Satu Jupiter, satu contohnya satu Jupiter, satu Mars, satu Neptune. Okey, lepas tu tahun 2 pula. 2 Jupiter. Okey, sampai habis lah, sampai sebanyak mungkin kelasnya aja. Ataupun kita, kalau kita tidak mau buat senarai macam ni, kita kena ambil teks lah. Tapi guru kena type sendiri. Okey, ni pun kita kena required add.
Okey, masa tujuan. Dia tujuan kelas, tujuan keluar kelas tadi lah. Sama juga, kita boleh pilihan kita boleh pilih teks ataupun nak buat uh, radio button. Kalau checkbox ni kita klik dia terus senarai pilih. Kalau radio button ni dia terus keluar senarai yang ada tu. Yang mungkin ni kalau tak banyak boleh buat radio button. Okey, contohnya saya buat radio button ataupun select box. Okey, radio button. Okey, pilih juga. Jadi sama juga tandas. Okey, mana lagi dia pergi? Ke kedai sekolah. Kebenaran dia keluar lah. Ataupun dia pergi jumpa guru. Dia minta kebenaran kita lah. Ataupun ada guru panggil dia ke, rakan dia panggil. Okey, jumpa adik kelas lain. Jumpa abang atau kakak. Dan apa-apa lagi yang kita fikir sesuai, kita pun add dia. Okey, kalau tambah lagi lah, kalau dah cukup setakat tu, kita terus save. Kalau ada lagi maklumat yang kita perlu, kita boleh add. Okey, kita pun save. Okey, tunggu proses selesai. Okey, dia sudah ada dah. Form kita sudah berjaya, form created. Ini abaikan, ini mesej ni sebenarnya data.my ni kita boleh beli mesej ni dia. Contohnya kalau kita nak hantar mesej masalah disiplin kepada ibu bapa, kita boleh guna. Okey, tajuk dia kebenaran keluar kelas. Ini link. Link ni kalau kita nak type lah. Okey, ini preview dan di sini ada QR code. Jadi QR code ni lah kita print, kita copy, kita print dan kita tampal dalam kelas lah. Jadi bila seorang murid nak keluar, cikgu yang mengajar tu akan scan QR ni dan isi. Okey, dan telefon lah. Jadi kita tengok macam mana borang dia. Jadi kalau kita scan akan keluar lah dia punya form begini lebih kurang. Ni yang tadi. Apabila kita enablekan visitor, akan keluarlah visitor ni. Jadi ada dua pilihan. Satu, I'm registered. Cikgu yang kita daftar sebagai attendee tadi. Jadi ada dua pilihan lah. Kalau cikgu tu tak ada dah senarai, dia boleh guna I am a visitor lah. Okey, klik I am registered attendee. Ini format ni sama ya dengan telefon. Okey. Kalau tengok di sini, nama kita lah. Okey, nama murid yang keluar, masa pukul berapa, masa keluar lah type. Ni kelas dia keluar senarai tadi. Dia banyak lah kelas nanti. Okey, tujuan dia, okey, klik radio button. Okey, kelas ni mungkin kena ubah sesuai ni. Sebab kalau banyak nanti susah, kita kena pilih option lain nanti. Okey, I'm registered. Cikgu pun bila murid nak keluar, kita pun klik. Okey, sebab dia registered ni klik. Dia masuk je nombor ID tadi. Contohnya 5161. Kita submit. Okey, group mobility murid, saya guru, nama murid. Masuklah nama murid. Katakanlah Aziz. Okey, Azizi. Gitu ya, tak perlu penuh. Yang penting sebab dia ada kelas. Okey, dia keluar pukul apa? 8.45. Okey, masa keluar. Dia keluar dia kelas mana? Kelas 1J. Okey. Ini kita tukar nanti. Kita tukar jadi ambil drop down list. Kita tengok nanti. Okey, keluar ke tandas. Okey, kita pun submit. Okey, akan keluar macam ni lah. Aplikasi kita kebenaran keluar kelas. Fazilah nama cikgu tu. Okey, mobility guru murid. Membenarkan murid keluar kelas. Nama murid tak ada lah di sini. Tapi dalam sistem nanti akan ada. Okey. Jadi, seterusnya boleh buat. Sekali lagi, kita kira ada dua orang. Cikgu pun klik sekali lagi. Forget this person. Okey, masuk sekali lagi. Okey, sama. Proses yang sama. Okey.
Okay, kita cuba masuk. Tidak ada. Jadi ID tu tak ada. Jadi dia kena guna sebagai visitor lah. Dia masuk je nama dia. Nama cikgu ni. Nama cikgu kenaan. Contohnya kita masuk nama Salma. Okey. Nama murid dia siapa? Abu. Masa pukul 9. Kelas 1M. Satu. Okey, tujuan dia nak pergi kedai sekolah. Okey, submit. Okey, dia akan keluar nama cikgu yang membenarkan tu. Okey, bila dah selesai dalam masa tertentu, kita bolehlah kita cek dia punya data tu. Okey. Di sini apabila dah selesai dah, cikgu bolehlah tuan-puan bolehlah generate. Dia akan keluarlah untuk kita print tampal. Okey, keluar aplikasi kita kebenaran keluar kelas. Okey, ini dia punya link. Okey, sebelum masuk okey. Okey. Ini abaikanlah perkataan ni. Sebab ini dia sudah default ni, dia untuk masuk kan. Tak apa. Dia sila imbang kita menggunakan telefon. Kalau kita nak ubah, kita kena edit lah sendiri ni. Gunalah apa-apa editing untuk tukar. Okey. Selesai. Kita pun nak tengok kita punya data. Kita kembali ke paparan page ataupun grup mobility murid tadi dalam place aplikasi digital tadi. Okey, kita pun nak tengoklah data yang telah kita buat. Mungkin kita pantau dalam masa seminggu ataupun dalam masa yang kita tetapkan secara berkala lah. Okey, kita ambil our report. Okey, group. Kita ambillah group mobility section, guru mobility murid. Okey, kebenaran keluar kelas tadi. Kalau nak all through pun boleh lah. Kalau ada banyak, kita boleh pilih salah satu lah. Okey, bila dah selesai, kita search. Kita drop down. Okey, dah keluar dah. Salah seorang murid, attendee, guru, group kita, group mobility murid, session, guru lah. Temperature tak ada sebab kita disable tadi. Dia kebenaran keluar kelas. Nama dia, salah seorang murid tadi, Azizi. Masa dia keluar kelas dia, dan tujuan dia ke tandas. Jadi kalau bila dah ramai nanti dia keluar sini, kita pun export dia sebagai Excel. Kalau CSV ni kalau Excel lah lebih senang. Kalau PDF tidak boleh ubah. Mungkin kalau Excel kita ubah lah benda ni. Nama guru kita ubah secara manual pula lah untuk simpanan kita. Okey, jadi itu dia data dia lah. Okey, sekarang kita nak cuba edit balik form tadi, iaitu berkenaan dengan drop down list. Kita tengok. Okey, kebenaran keluar kelas tadi. Kita edit. Okey, enable tadi, enable tadi login form. Okey, di sini tadi. Radio button tu dia tanda dalam bulat tadi. Checkbox ni. Ni kita ambil select box. Okey, dia tak padam. Tak apalah kalau dia tak padam. Okey, kita save. Okey, save. Kita pun bila dah selesai, kita cuba preview borang tu. Okey, kita view. Okey, kita cuba preview form. Biasanya dia akan keluar, kalau telefon sama dia keluar nama sama, kita forget this person lah. Jangan lupa lah yang tu. Bila nak buat baru, forget this person. Okey, visitor, I am registered attendee. Okey, yang ni tadi kita cuba buang balik. Okey,
kita cuba ulang balik, kita buang form tadi, back to form. Kita ambil edit. Okey, kita disable lah visitor entry. Okey, save. Okey, cuba view. Okey, preview form. Okey, sudah tidak ada dah. Dia tu direct minta identification terus. Jadi kita masuk je ID cikgu yang berkenaan lah, cikgu masing-masing tu, terus submit. Okey, nama cikgu sudah ada. Isi saja nama murid berkenaan, masa mana dia keluar, kelas dia, dah keluar dah. Dia punya tu, dia tidaklah panjang sangat borang kita. Drop down list ni, ingat dia punya option pilihan tadi. Sini kita boleh buat lah. Kalau nak buat drop down list pun boleh juga sini. Tapi sebab tak banyak, kita buat. Okey, bila dah selesai kita pun itu kita submit. Okey, saya masuk seorang. Masa dia pukul 9 lah contoh. Okey, kelas dia kelas 1 Neptune. Tujuan dia nak pergi ke tandas. Okey, submit. Okey, jadi guru berkenaan telah membenarkan murid keluar kelas. Jadi bila murid lain keluar pula, forget the person lah. Ini untuk peranti yang sama ni. Telefon berkenaan jaga telefon masing-masing lah dia punya ni. Okey, sekarang kita cuba kita baliklah kepada paparan utama nanti. Jadi bila selesai kita generate sign age tadi, kita dapatlah form dia dan kita edit lah. Okey, jadi kita saya rasa tuan-puan boleh cuba, dan itu basic je lah. Jadi untuk lebih lebih advance, cuba bersesuai lah, cuba try dulu. Lepas tu bila kita jumpa sesuai, baru kita publishkan lah. Okey, jadi selamat mencuba. Semoga bermanfaat perkongsian ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.